Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, sabahul khair. Good morning diucapkan kepada sahabat-sahabat penonton setia rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain tak bukan, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, seperti biasa pertama-tamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memanjangkan usia kita, mempertemukan kita untuk siaran pada pagi ini. Dan rancangan tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini membawa 1001 rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala hendaknya, dan mudah-mudahan dengan setiap apa urusan yang kita jalankan pada hari ini, apa saja kerja yang kita lakukan pada hari ini menjadi salah satu saham pahala buat kita bersama agar menjadi saksi yang terbaik sewaktu mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di yaumul akhirah kelak insya-Allah. Jadi sedang sekalian, bertemu lagi kita dalam edisi 8 Mac 2024 bersamaan 26 Syaban 1445 Hijrah, lebih kurang 3 ataupun 4 hari lagi kita akan bertemu dengan satu bulan yang amat dirindui oleh orang-orang mukmin, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usia kita untuk bertemu sekali lagi dengan bulan yang kita rindui ini. Allahumma ballighna Ramadan, amin ya rabbal alamin. Dan insya-Allah bersempena juga pada hari ini Sayyidul Ayyam, hari Jumaat. Jom sama-sama kita memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sama-sama kita memperbanyakkan memperbanyakkan sedekah pada hari ini. Mudah-mudahan ganjarannya itu berlipat kali ganda insya-Allah. Untuk membawa kepada topik pada hari ini, saya teringin nak bernasyid sikit pada pagi ini. Tajuknya ataupun lagunya tu daripada kumpulan UNIC, iaitu Remaja. Kalau sumbang tu biasalah suara pagi insya-Allah. Remaja, ingatlah masa depanmu, usahlah kau terleka di usia remaja. Topik kita pada pagi ini sedang betul sekalian adalah berkaitan dengan remaja, dambaan Rasulullah SAW. Siapakah remaja-remaja ini? Apakah ciri-ciri mereka? Kita akan sama-sama bincangkan, dan insya-Allah setiap soalan yang diajukan pada pagi ini bersama dengan saya, seorang ahli panel yang tidak asing lagi. Setiap pagi Jumaat insya-Allah kita akan bertemu dengan beliau. Siapa lagi? Tidak lain tidak bukan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Yaakob Yusra kita. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Siap Ustaz? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, ceria-ceria pagi ini insya-Allah. Jadi sedang sekalian, ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1-800-881-677 ataupun menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan juga siaran kita pada pagi ini juga boleh tonton secara HD di www.tonton.com.my insya-Allah. Jadi sebagai permulaannya, mukadimah Ustaz, tajuk kita pada pagi ini remaja dambaan Rasulullah. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah yang saya hormati sahabat yang dimuliakan, rakan host. Dihormati tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan untuk pertemuan kita pada pagi ini. 2 minggu tak jumpa ni. Masya-Allah. Hari itu sekali dah bangun-bangun masalah kesihatan, terpaksa itulah last minute. Mudah-mudahan Allah memberikan kesihatan yang baik untuk kita semua lah insya-Allah. Bila sebut tentang remaja, disebutkan dambaan Rasulullah SAW, tidak ada satu makhluk yang lebih mulia daripada Nabi. Melainkan dalam kehidupan kita, kita mengharapkan mudah-mudahan baginda Nabi SAW memandang kita sebagai satu bentuk pandangan yang memberikan nilai kasih sayang yang boleh menjadikan asbab syafaat untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan, kita pernah muda dan ada orang yang mungkin bakal muda.
Mungkin anak-anak kita yang masih kecil, dia akan melalui fasa remaja, dewasanya. Maka tuan-tuan, kita tidak boleh mengembalikan masa, tetapi kita boleh menguruskan masa agar boleh mendidik generasi yang sedang ada ni dalam keadaan yang mudah-mudahan adanya akhlak-akhlak mukmin yang baik, insya-Allah. Tuan-tuan, ketahuilah kita ni banyak buat salah, buat silap. Saya bercakap pun banyak buat salah silap. Maka kita carilah jalan untuk kita sentiasa betulkan kesalahan yang kita lakukan. Better late than never, biar lambat daripada orang tak berubah langsung. Kan, jangan ketegak sangat. Jangan berterusan sampai tidak ada sedikit pun hasrat untuk kita buat kebaikan. Maka dambaan inilah yang kita harapkan. Orang yang buat salah, dia minta ampun pada Allah. Orang yang dah betul, maka ditambah baik dengan kebaikan. Mudah-mudahan mendapat pandangan kasih sayang daripada Allah dan Rasul, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi itu sebagai permulaan pada pagi ini. Apakah di antara kriteria untuk menjadi seorang remaja yang didambakan oleh Rasulullah SAW? Dan juga pada pagi ini, sedang betul sekalian, sudah semestinya kita ada anak-anak yang mungkin masih lagi belum bangun daripada tidur. Apa kata sama-sama kita kejutkan? Sebab tajuk ini cukup dekat dengan mereka, insya-Allah. Jadi jom kita nak raikan soalan pertama, Ustaz, untuk episod pada kali ini daripada saudara Muhammad Izzuddin. Assalamualaikum Ustaz Yaqub Yusra, Da'i Luqman dan warga kerja TV3 TV9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW mewakili imej teladan terbaik pada zaman kanak-kanak mahupun remaja atau setelah diangkat sebagai rasul pilihan. Bagaimanakah untuk memupuk dan mendukung para remaja pada hari ini supaya mengenal kepribadian Rasulullah SAW dengan lebih dekat lagi, supaya boleh menjadi contoh tauladan terbaik dalam kehidupan mereka? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada sahabat kita Muhammad Izzuddin berkaitan soalan Rasulullah mewakili imej teladan yang terbaik. Of course lah, sebab Allah menurunkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kesempurnaan dalam kalangan makhluk dalam alam ni. The best among the best ni adalah pada Muhammad bin Abdullah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Maka bila ditanya tentang jadi pada zaman kanak-kanak mau remaja ni, memang Nabi ni daripada kecil memang panggil elok dah. Kalau kita ni mungkin zaman kecil-kecil kita lak kan, buat pelari kasut tu imam, tu imam baca panjang sangat main tarawih kan, balas apa ni, tiup. Dulu cik-cik ni kan tiup motor yang rancak-rancak, rancak-rancak pergi cabut tu. Bukan buat apa pun, simpan bulan plastik je. Kan? Maka kita mungkin ada zaman nakal yang tak comel kita, tapi Rasulullah tidak. Dibentuk akhlak Nabi ni daripada kecil sampailah remaja, sampailah dewasa, sampailah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Itulah akhlak Nabi. Dan macam disebutkan macam mana nak pupuk, mendokong apa semua ni, untuk kita nak jadi lebih dekat, untuk nak tengok akhlak Nabi. Baik, ada satu hadis Aisyah radhiyallahu anha menyebut, ketika datangnya seorang sahabat namanya Sayyidina Abdullah Al-Jadali radhiyallahu anhu. Hadis ini disebut dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang dihimpun oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Maka ketika sahabat datang bertemu dengan Aisyah, ditanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, bagaimana ke akhlak Nabi?" Maka Aisyah kata, "Lam yakun fahishan wala mutafahishan wala sakhaban fi aswaq wala yajzi bi sayyi'atin sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfahu." Yang dikatakan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, yang pertama Aisyah kata Nabi tak ada perangai keji, tak ada perangai huduh, hak lelak mampu-mampu ni tak ada. Yang kedua, wala mutafahishan, Nabi ni tak suka cari salah orang. Nak highlight, pergi tengok orang pula yang ada salah apa, nak korek aib orang untuk kita nak pertontonkan, perkatakan, kutuk orang, menggadu domba dan sebagainya. Itu bukan akhlak Nabi. Nabi tak ajak kita buat benda lagu tu. Malah Nabi sebut dalam hadis yang lain, Nabi kata al-kayyisu man dana nafsuhu. Orang yang paling cerdik ni adalah orang yang bukan tengok orang lain, dia tunjuk kawan tu salah, kawan ni salah. Orang yang paling cerdik kata Nabi ni orang yang banyak muhasabah diri. Itu akhlak yang baik. Yang ketiga disebut Aisyah, wala sakhaban fi aswaq. Nabi SAW ni tak ada perkataan-perkataan keji yang bila Nabi keluar tu menyakit ke orang, tak ada. Nabi tak ada. Nak melawak pun Nabi takkan kata kat orang lain sampai buat ke orang kecil hati. Kadang-kadang tuan-tuan rahmati Allah, memang kita ni duduk berkawan ni, kadang-kadang kita dah jadi kasak. Sampai orang Kedah ni sampai dia panggil, bila jumpa ni dia kata, "Lah hidup lagi kau, ingatkan mati dah." Ui, kasar. Kan? Tapi dah ingatkan mampu. Abang nak keluar mampu yang tak sesuai kan. Nah, abang kata dia punya kasak tu kadang-kadang, "Oi, jangan dia buat main." Kan? Jadi walaupun sebegitu rupa, tetap sakhavan fi aswaq ni terjaga, jangan menyakitkan orang. Sebab berlaku riwayat sahabat yang melawak dengan Sayyidina Bilal bin Rabah ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi yang muka yang dah agak nak marah. Nabi tak suka melawak macam tu. Kadang-kadang kita body shaming orang, kan, kita kutuk orang, kawan tu tak boleh anak lagi, kita kata kat dia,
Dia kata ni apa ni mesti barang tak kuat. Kita jahat padahal itu soal rezeki. Ya Allah nak berikan. Kita tak tahu dia ada ikhtiar macam-macam. Bukan tongkat ni, tongkat motor pun dah cuba dah. Sebab apa? Nak peroleh kepada zuriat. Tapi kita malukan dia. Kadang-kadang body shaming Zat. Dia tengok orang badan besar sikit, dia kira dia melawak menggunakan daripada fizikal itu untuk dia buat satu humor untuk orang gelak. Pada dia seronok, pada kawan tu kalau kecil hati, tak kau boleh dosa free. Maka Aisyah menceritakan bagaimana akhlak Nabi yang paling susah kali apa? Wala yajzi bisaitin sayi'ah. Nabi takkan balas kejahatan-kejahatan. Hang buatlah lagu mana pun kat Nabi. Tengah Nabi duduk semayang, datang seorang yang yang memang dia tak suka kepada Nabi. Ada riwayat kata daripada kalangan orang Yahudi, ada kata daripada pembesar puak-puak Quraisy. Nabi tengok duduk semayang elok ni, dia boleh pergi ambil bangkai kambing yang dah lama dibiarkan busuk haung dah orang panggil. Penuh dengan ulat ni, dia pergi letak di atas belakang Nabi. Ketika tu benda yang kalau kita ni tahap kesabaran kita ni tak ada lah sampai dekat itu. Saya rasa takat kalau orang mai cakap tu mungkin kita boleh tahan. Tapi kalau dia main sampai tok bangkai atas badan kita tengah duduk semayang ni, memang besok memang makan tahlil 40 hari lah. Benda yang keterlaluan. Tapi Nabi tak balas kejahatan tu. Safwan bin Umayyah buat lolak kat Nabi. Berperang dengan Nabi. Bermula daripada perang Badar, Uhud, Khandaq, Khaybar ni. Semua dia perang dengan Nabi. Dan dia pernah memimpin tentera ketika berlakunya perang Uhud. 70 sahabat yang syahid, termasuk pak saudara Nabi Sayyidina Hamzah, termasuk seorang pemuda yang hebat Mus'ab bin Umair. Tapi Nabi tak berdendam dengan dia. Ketika dia mengucapkan kata nak ikut kepada Islam dan mengucap syahadah, kod Nabi nak setalat day ke, kod Nabi nak jack tengah belakang ke, nak tumbuk perut ke sebab geram kan, tak, sikit pun Nabi tak marah dia. Sebab apa? Ketika taubat itu, maka kosong seperti bayi yang baru dilahirkan. Dan yang terakhir, walakin ya'fu wa yasfahu. Dikata oleh Aisyah yang kata akhlak Nabi ni. Ni kita nak tengok ni contoh teladan yang paling baik pada Nabi ni. Kenapa? Nabi ni yang paling susah adalah walakin ya'fu wa yasfahu. Hang buat lolak satu, kita tak balas tu satu kebaikan. Kan? Tapi yang paling utama pada diri Nabi, Nabi akan memaafkan orang. Hang buatlah jahat tara mana pun. Hak ni mahal. Ada benda yang kita memang tak balas balik kejahatan. Tapi hasad, benci itu masih ada tertanam dalam diri. Maka tuan-tuan, saya nak mengajak tuan-tuan semua dan saya juga, ni nak masuk Ramadan tak berapa hari dah ni, duk kira jari ni, tinggal 3-4 hari dah ni nak habis dah. Kan? Maka belajarlah kita berdamai dengan diri. Apa makna berdamai dengan diri ni? Ini kita memaafkan orang semua yang pernah berurusan dengan kita, sama ada sengaja atau tak sengaja. Kadang-kadang urusan tu bukanlah kita marah, kutuk ke apa, tapi mungkin ada benda yang kawan tu terasa. Maka minta pada Allah, mudah-mudahan kalau kita marah pada orang pun, kita boleh maafkan dia. Agar kalau dia marah pada kita, benda yang sama akan berlaku. It's not what you give, you get back. What you give, you get more, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat. InsyaAllah berdamailah dengan diri kita sendiri. Dengan sebelum kita nak masuk bulan Ramadan ni, kita ambil kesempatan. Kalau ada salah dengan orang dan sebagainya, sama-sama kita mohon kemaafan, insyaAllah. Jadi banyak lagi kita akan buatkan berkaitan dengan remaja dambaan Rasulullah. Namun sebelum itu kita nak berhenti berehat seketika. Kembali sebentar saja lagi. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, insyaAllah. Sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru bersama dengan Ustaz Yaakob Yusra. Pada pagi ini sama-sama kita bincangkan tajuk berkaitan dengan remaja dambaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping kita pada pagi ini membincangkan topik berkaitan dengan Rasulullah, jom sama-sama kita memperbanyakkan selawat, sebab ada satu hadis Nabi yang sahih menyebutkan bahawa barang siapa yang memperbanyakkan selawat ke atasku pada hari Jumaat, maka selayaknya bagi mereka itu syafaatku, kata Nabi SAW. Jadi jom sama-sama kita ambil peluang pada hari ini untuk memperbanyakkan selawat dan juga salam ke atas Nabi Muhammad SAW. Jadi kita nak teruskan lagi Ustaz, raikan soalan berikutnya daripada Tuan Razali Zali Ismail. Assalamualaikum Ustaz Muhammad Yaakob Yusra dan Da'i serta semua warga tanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Soalan saya, bagaimanakah untuk kita melahirkan anak-anak atau remaja dambaan Rasulullah SAW ini? Adakah peranan ibu bapa dan keluarga sangat penting dalam mendidik anak-anak ini? Dan soalan kedua, adakah ibu bapa kuat pegangan agamanya mampu melahirkan anak-anak
atau remaja dambaan Rasulullah SAW dan menjadi anak atau remaja yang berjaya di dunia dan akhirat. Mohon perkongsian dan pencerahan ilmunya dari Ustaz. Terima kasih. Sila Ustaz. Baik, terima kasih pada Abang Razali Zali kita. Ada dua soalan. Yang pertama, adakah peranan ibu bapa dan keluarga penting untuk pendidikan anak? Itu bukan takat penting, dia paling penting. Karena sebab disebutkan dalam hadis Nabi SAW, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap daripada anak Adam ni dilahirkan mereka dalam keadaan yang fitrah. Maksudnya dia pun tak ada benda-benda merapu. Mana ada budak-budak keluar isap gam. Mana keluar isap ketuk, minum air ketum, tak ada. Dia keluar tu dalam keadaan fitrah ni penuh dengan kebaikan. Kan, dia tak nak keluar apa ada tatu rimau kat tangan. Tatu dia panda, kungfu panda ke apa, tak ada. Semua dalam keadaan yang Allah jadikan mereka dalam keadaan fitrah. Dan Nabi kata apa? Fa'abawahu, yang mensyaratkan mereka adalah mak ayah tu sendiri. Maka of course peranan dalam pendidikan anak-anak ni, the most important thing, first view dia, first guru dia, first mentor dia adalah kita sebagai mak dan ayah. Lolak kita depan dia, lolak dia nanti. Kita cakap benda merapu depan dia, bergaduh hang aku apa semua, tuan-tuan tunggulah anak-anak akan mewarisi benda yang sama. Maka bila sebut tentang peranan mak ayah ni, saya akan letakkan dia benda yang disebut dengan dominan. Yang lain semua adalah minor-minor sahaja. Minor-minor ni sebab apa? Jumpa kawan kat sekolah. Kalau kita ada pendidikan yang baik pada dia, mudah-mudahan Allah memelihara dia daripada perbuatan-perbuatan yang tak elok pada anak-anak kita. Maka bila kita nak jadikan juga remaja dambaan Nabi SAW ni, kita kena faham satu benda. Memberikan kelaziman kepada anak untuk dia tahu tentang Rasulullah tu benda yang sangat penting. Kalau Muhammad Saleh ni, kalau negara Eropah, depa bangga Ustaz bila depa boleh ada bedtime story dengan anak. Maksudnya sebelum anak lena tu, dia akan pergi duduk kat birai katil tu, dia keluar buku kan, kancil lompat kepala bewok kan, bewok lomba dengan arnab ke, macam-macam lah cerita-cerita hak yang ni, dia akan cerita lah kan. Cerita tu dia ada satu benda yang satu pride dan kebanggaan. Apa kata kita tukar untuk bedtime story anak ni, kita baca kitab sirah contohnya. Cerita tentang Rasulullah. Tak kenal, maka tak cintalah anak. Kita duk pening ni, awak lah anak aku tak kenal Rasulullah. Fikir bila kita ajak dia pasal Rasulullah. Dah ustaz, saya hantar dia sekolah agama. Sekolah agama tu bukan melepaskan hak kamu sebagai seorang ayah untuk mendidik dia. Dalam kelas tu ada 40 orang, cikgu mana ada dan tengok kena pula cikgu tu baru lepas bersalin. Bersalin pula tuan-tuan, berceretek setiap tahun, tak pernah miss. Memang boleh dapat anugerah cemerlang. Tak apa, tu rezeki dia. Masalah dia, anak kita ni macam mana, kita tak pernah tahu pun. Maka of course, kalau boleh ubahlah. Saya kalau boleh nak sangat, kalau boleh kita ni usahakan bagi ada masa me time dengan anak-anak agar dia excited setiap kali nak tidur ni, dia tahu dia punya mama, papa, daddy dia apa semua ni akan ada untuk ruang untuk buat bedtime story, cerita tentang Rasulullah. Jangan cerita berat-berat. Cerita dia punya kawan tu dengar melelong tak faham kan. Cerita yang asal-asal, yang plain-plain, yang simple-simple, dia seronok. Cerita perang Badar ada berapa orang kan, kenapa baru perang Badar, waktu perang Badar Nabi umur berapa, Badar berlaku bila, dalam bulan Ramadan. Ambil cerita benda-benda yang fakta yang mudah untuk masuk dalam kepala otak dia. Jangan duk cerita merapu-merapu kan, cerita benda tu dia yang tinggi-tinggi neraka punya, anak pun tak faham, kita pun tak faham. Maka tukar. Selesai soalan pertama tu, kita cuba ubah agar ada satu ruang yang baik dalam rumah kita. Soalan kedua berkaitan, adakah ibu bapa kuat pegangan agama mampu melahirkan anak atau remaja dapat syurga? Baik, Raihan buat lagu lama dah. Iman tak dapat diwarisi kan, dia tak boleh waris. Hang ni alim taruh mana pun, dia punya sijil ni tuan-tuan 4 lori nak bawa punya banyak. Daripada diploma, degree, double degree, buat master, boring kat rumah, buat lagi double master, duk masuk ke PhD. Rasa senang sangat dia buat 8 PhD. Kan? Segala bentuk benda dia buat, belajar tinggi pun tak boleh waris kepada anak. Tak boleh waris. Apatah lagi iman, kalau ilmu tu pun tak boleh diwarisi dengan cara berpindah. Aku bagi ke macam ni tak, melainkan dengan cara ta'lim ataupun belajar. Apatah lagi iman yang tak nampak dengan mata. Tak nampak ustaz, kita nak abang macam mana iman? Kalau orang kata mai buat main nak tengok iman nak buat macam mana? Tak boleh. Nak tunjuk muka soleh, tak soleh tak mana pun, macam pecah rumah kat depa kata. Kan? Maka benda-benda ni dia diluarkan daripada batasan kemampuan untuk kita urus, melainkan pegang dengan satu benda, didik dia dengan penuh kebaikan.
Pendidikan tu kita jadikan role model je lah. Saya tak kata saya baik, saya buat banyak salah. Kadang-kadang bila saya tengok anak saya ni buat salah sekian-sekian, pertama saya reflect dulu. Waktu zaman muda aku, memang aku pun mungkin macam ni juga. Maka Allah datangkan cerminan fa'abawahu, yang kata anak ni dia tengok mak pak dia jadi cerminan ni. Cerminan buruk tu daripada siapa? Hari ni kalau kita tengok anak kita ketegak nak bangun pagi, Kita lah. kita dulu. Kita lagu tu sebab kita tak ingat. Hak tak elok tu dia dah buat lupa macam telan semut selori. Mau kata hak elok tu teringat sampai 3-40 tahun pun teringat. Maka tuan-tuan, reflect apa yang kita tengok pada anak kita hari ni, itulah kita. Macam Ustaz kata tadi, Ustaz da'i kita kata, gerak pagi-pagi, pi anak biar bangun untuk semayang subuh. Kadang kita tak gerak lagi. Maka lepas tu kita expect dia jadi anak yang dambaan Rasulullah. Dambaan apa benda lagu tu? Kalau maksiat paling besar dalam agama pun dia sanggup buat, bab meninggalkan solat. Tuan-tuan pula jadi tukang biak. Tukang biak ni tak apalah, biarlah, kesian kada tengah cuti semester ni dia letih tu korok apa? Kalau tinggal semayang ni, dia akan lagi letih di akhirat. Beribu tahun nak kena azab. Allah tanya kita ni, wahai maklong, amboi maklong, sakan nampak? Malaikat tanya, mengumpat orang sehari 6 jam setengah, siap boleh buat OT lagi. Kan? Tapi dalam bab nak sembahyang, berkira tak hidung masin. 5 minit pun rasa lama. Ni akan ditanya ni. Saya kena tanya, tuan-tuan kena tanya. Apa yang kita makan, apa yang kita belanjakan, daripada mana kita dapat perbelanjaan. Dari segi ilmu, kita manfaatkan pada apa. Semua tu akan ditanya. Maka kita nak letakkan sebagai garis panduan, memang tak dapat diwarisi dari segi give and take ni tak boleh berlaku. Tetapi dalam soal pendidikan uswatul hasanah sentiasa boleh dilakukan walau selok-lak mana pun kita sebelum ini, maka belum terlambat. Version 1 is better than version none. Satu ni lebih baik daripada kosong. Maka mulakan kita berusaha daripada sekarang, walaupun selambat mana pun, selagi tak terpisah di antara jasad dan roh, maka masih ada waktunya, insya-Allah, mudah-mudahan. Insya-Allah tidak pernah terlewat untuk kita nak mendidik juga mengasuh anak-anak kita agar menjadi remaja yang didambakan oleh Rasulullah. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Kita beralih dengan soalan berikutnya, Ustaz, daripada Rosdin Samah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, bagaimana cara pendekatan Rasulullah SAW dalam memanfaatkan tenaga serta kepakaran golongan muda untuk bergabung dengan golongan mereka yang lebih senior bagi menghasilkan pencapaian yang lebih mantap dan kejayaan yang gemilang? Mohon pencerahan Ustaz, biar tahu jangan keliru, wallahu alam. Ustaz, soalan bagaimana kita ni nak tarik minat orang remaja ni agar sama-sama dapat kita gambling tenaga kita, Ustaz? Baik, yang pertamanya kita kena faham bagaimana Nabi sangat meraihkan setiap orang yang ada, sehingga kan ketika berlakunya perang Uhud itu, seorang yang lebih muda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi sahabat Nabi yang mana Salman Al-Farsi ini bukanlah dasar asalnya daripada Mekah, bukan daripada Madinah, dia ni orang luar daripada Farsi, tiba-tiba bagi pendapat. Tapi Nabi lebih terima. Sebab apa? Nabi tidak mengukur dari segi senioriti. Nabi tidak ukur hal ni ada duit banyak ke tak. Pada Nabi SAW, Nabi meraihkan semua dan dimanfaatkan tenaga itu. Maka sebab tu kalau kita tengok, sahabat-sahabat Nabi ni, ada sahabat yang pada muda-muda tu pun hebat dah. Kan? Sahabat yang daripada umur mereka biasa ni, Sayyidina Muaz bin Jabal menjadi gubernur di Yaman. Waktu tu umur ni masih lagi remaja. Jadi gubernur, tapi cerdik lah, bukan hak jenis merapu tak erti apa ni. Kan, bukan jenis berfoya-foya sampai tak ada langsung hak tanggungjawab di bawah rakyat, di bawah dia ada. Maka kenapa dia boleh jadi gubernur? Sebab kematangan dan kemampuan yang kepakaran yang ada pada dia. Bukan ming select. Ada tak select. Dia melihat daripada kadar kemampuan yang ada kepada seorang itu. Dan kalau kita tengok juga Usamah bin Zaid pada umur 18 tu memimpin tentera Islam ke Syam. Ketika tu di bawah pentadbiran Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Padahal ketika riwayat menyebut Usamah bin Zaid ni berumur 18 tahun, Ustaz, baru habis SPM tu. Kita anak kita baru habis SPM tu buat apalah? Duduk di rumah pegang telefon ni banyak. Macam nak tokak telefon tu kadang-kadang. Bukan kata tak apalah, salah kita pun betul lah ni.
Kita usahakanlah. Tak apalah yang selewat mana pun kita. Selagi tak terputus di antara jasad dan roh, maka there is always a time and opportunity. Masih ada masa, masih ada peluang. Maka ambil sebagai kebaikan. Dan kalau kita tengok bagaimana jenis orang muda juga, kenapa Nabi sangat manfaatkan golongan muda? Sebab golongan muda ni biasanya sky is the limit dalam soal idea dia. Dia kadang innovation dia sangat baik. Maka kita tidak katakan yang muda je semua kena ada, maka perlulah untuk dihybridkan. Gabungan di antara orang lama, saya tak bagi orang tua, orang lama yang lebih berpengalaman. Maka tajribah pengalaman ini ajak anak-anak muda. Adapun anak muda jangan sombong sangat. Mungkin orang tua-tua tu nampak slow berjalan, macam mana nak buat bisnes, tapi mungkin lebih baik daripada kita. Sebab apa? Dari segi productivity. Maka manfaatkan sebaik mungkin tenaga muda ni, jangan jauhkan, jangan sisihkan mereka daripada institusi agama, termasuk dengan diri kita, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi orang muda ni dia lebih banyak tenaga. Jadi kita gunakan tenaga mereka tu untuk tarik minat orang juga melakukan kebaikan, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak raikan pemanggil talian Ustaz pada saat ini. Assalamualaikum, siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Luqman dan juga Ustaz Muhammad Yaakob Yusra. Saya Omar bin Abdul Majid dari Felda Sini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya Haji. Ya. Apa khabar Tuan Haji? Alhamdulillah saya habaq baik. Alhamdulillah. Silakan soalan pagi ni insya-Allah Haji. Ya. Saya begini soalan saya Ustaz. Ustaz, kalau kita ni siapa yang nak anak tu tak elok, nak jadi tak elok semua kan, anak tu jadi alim, jadi warak. Yang tu yang kita harapkan sangat. Persoalan saya Ustaz, kadang-kadang anak tu dah sampai ke universiti, mak dia pun tak pernah masuk universiti, mak dia pun tak pernah masuk universiti. Tapi apabila dia dah masuk universiti, dia mulalah kita nasihat macam-macam. Kita setiap nasihat kita, ayah tak faham, mak tak faham, cik dah besar, dah masuk universiti pun mak ayah mana pernah masuk universiti. Jadi persoalan saya Ustaz, pengaruh rakan sebaya tu lagi besar pada nasihat mak ayah dia lagi dengar. Rakan-rakan dia yang di universiti, ayah mak tak pernah masuk universiti. Persoalan saya, kaedah terbaik Ustaz, macam mana cara untuk kita bentuk? Kalau orang dulu kata bentuk buluh biar daripada rebungnya, ni dah jadi buluh, dah tua, dah tak boleh nak bentuk dah. Bagaimana cara kalau kita nak bentuk anak yang dah besar, panjang, dewasa lagu ni, kalau kita nasihat hidup kata lagu tu Ustaz? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Haji Omar di atas soalan. Ustaz, saya tambah sikit Ustaz soalan. Sebelum kita pada kaedah tu, kenapa yang menyebabkan anak-anak ni lebih dengar cakap kawan berbanding dengan mak ayah sendiri Ustaz? Baik, satu je. Sebab masa dia banyak dengan kawan berbanding dengan kita. Tu je. Sebab tu kena cari masa untuk kita ada masa dengan anak-anak. Tak ada jalan lain tuan-tuan. Kan? Saya kebetulan lah soalan final tesis saya, Viva ketika dulu, dan saya tulis berkaitan peranan dakwah ataupun macam mana kita nak ada masa dengan budak-budak muda ni. Dan memang dari segi dapatan kajian, kenapa anak-anak muda ini dia selesa duduk dengan kawan-kawan yang rakan sebaya dia. Satu, yang pertama, 80% mengatakan sebab boleh bercakap laras bahasa yang sama. Saya tak suruh ibu-ibu ayah tiba-tiba nak lower tune dalam kita nak jadi macam dia, tak perlu. Tapi sebab tu pegang juga satu perkataan disebut dengan when we cannot beat them, we try to join them. Bila kita tak boleh nak berlawan dengan dia, nak gocoh dengan dia, nak jaga dia, kita kepung kok pintu depan, dia keluar pintu belakang. Nganduk tutup depan belakang, dia keluar kok tingkap. Boh tutup tingkap, dia pandai buka bumbung pula dah. Lebih pada tikuih lagi kadang-kadang Mickey Mouse ke apa kan. Maka memang itu kadang-kadang Allah bagi pada kita dalam bentuk ujian yang sebegitu. Maka kena cari masa. Sebab tu kita duk tekan kempen geng suh macam Jumaat ni, kita tak mau hanya seorang ataupun satu individu. Jadikan waktu subuh ni me time. Me time di antara kita, anak-anak, isteri. Dan kajian menunjukkan bila kita bangun pagi ni, hormon kita ni dia dalam keadaan fasa yang sangat bertenang. Sebab tu bila bangun pagi kita jarang marah ke orang. Bila bangun pagi ni jarang bergaduh lagi. Sebab mood nak bergaduh ni tak main lagi. Kan, malam tu belum tidur, laki dengan bini tengah bergaduh. Muka macam dengan macam ni tak cukup sifat tu. Kan? Tapi bangun pagi dia akan jadi tenang sikit. Kalau kemarahan waktu siang tadi ni mungkin 100%, waktu malam ni at least dia akan turun tinggal 60%, 50%.
Dia duduk meluat-meluat tu, dia tengok keling. Tadi tak tengok langsung, Ustaz. Tapi dia bangun pagi, dia tengok ujung mata. Dia gerak, dia jangan buat macam tu sikit ke. Dia mula reda, cool down tu berlaku. Maka saya rasa soalan untuk Haji Oman, untuk saya juga sebagai seorang ayah, maka luangkan masa semaksimum mungkin. Walaupun dia dah besar, walaupun anak kita besar, sekali-sekali telefon dia, biar orang dia, anak sampai anak kata, Pok ni buang tabiat kot. Tak apa, biar. Tak apa. Kan? Dia tepuk aku nak mati dah apa. Dia balik kerap sikit. Tak apa. Cari masa. Curi masa yang kita ada ni kepada anak-anak. Walaupun kita kalut taruh mana pun, cari. Kali-kali angkut mereka bola kereta, pergi mandi kolam, mandi sungai. Kan? Hujan kat luar. Saya tak malu, Ustaz. Anak, hujan lebat ni, tarik anak, jom. Semua mandi hujan. Berguling atas padang. Orang tengok tu dia ke bawah mana. Loh, Ustaz Yusra benarnya. Tak malu tuan, biar pergi. Pada saya, biar ada masa dengan anak-anak. Maka luangkan masa, insya-Allah dia akan jadi anak yang friendly dengan kita, insya-Allah. Insya-Allah. Cukup penting sebenarnya me time dengan anak-anak ni. Jadi kita nak tahu juga kaedah me time tu bagaimana. Tapi sebelum tu, Ustaz, kita berehat seketika lah. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Sama-sama kita berbincang, sama-sama kita berdiskusi tajuk berkaitan dengan remaja dambaan Rasulullah SAW. Kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton menerusi live Facebook kita pada pagi ini, apa kata jom sama-sama kita sebarluaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini berkaitan dengan tajuk kita ini dengan melaksanakan satu tugasan yang cukup mudah, iaitu dengan menekan butang kongsi. Jom sama-sama kita sebarluaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini kepada seberapa ramai yang boleh, insya-Allah. Jadi jom kita balik ke soalan berikutnya, Ustaz dan juga sidang betul sekalian, daripada Puan Saziatul Siddiq. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah ciri-ciri remaja dambaan Rasulullah SAW ini adalah remaja yang kecintaan pada masjid, sedangkan era ini amatlah sedikit sekali untuk kita perlihatkan? Apakah program tular baru ini, iaitu #geng subuh seperti Jumaat, sebagai asas permulaan bagi mengajak anak muda agar kecintaan menjaga solat berjemaah di masjid ini sebagai batu loncatan menyuntik semangat? Dan soalan kedua, 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala adalah pemuda yang terikat kecintaan kepada masjid. Bagaimana bagi muslimah pula yang kecintaan pada masjid itu untuk mendengar kuliah dan pembelajaran di masjid? Apakah termasuk juga seperti golongan di atas? Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada Puan Saziatul Siddiq untuk dua soalan yang panjang tapi penuh dengan manfaat dan kebaikan. Yang pertama berkaitan tular baru ni, geng subuh macam Jumaat. Alhamdulillah kita berjaya laksanakan sampai peringkat nasional. Pada 10 hari bulan ni pun kita buat di Masjid Negara pada hari Ahad ni. Menghimpunkan insya-Allah belasan ribu orang untuk kita sembang subuh sebagai trigger point dulu. Kan ada orang kata, Ustaz, kenapa aja orang main subuh ya? Semalam yang lain tak payah agak, sebab subuh ni waktu yang paling crucial. Paling susah. Nak bangun pagi ni tuan-tuan, oi, kalau tak biasa ni tuan-tuan, dia jaga, dia buat 5 minit, buah 5 minit. Buah 5 minit ni cukup jahat ni. Kan? Maka sebab Nabi SAW sebut dalam satu hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kata, sesungguhnya aku bertekad untuk memerintahkan agar solat ni ditegakkan. Jadi Nabi cukup pantang dan Nabi marah sungguh kalau orang yang sengaja tinggal semayang. Tak, jangan buat lagu tu. Sebab Nabi ni berialah nak bagi jaga, nak memudahkan urusan kita. Kan, daripada 50 waktu disebut dalam Isra wal Mi'raj, diturun sampai tinggal 5 waktu. 5 waktu pun tuan-tuan nak tuang. Jahatlah kita kalau lagu tu. Sebab tu macam ni tuan. Kalau kita jenis tertinggal semayang ke apa, qada. Toso duk malu. Allah sentiasa memberikan peluang dan ruang untuk kita. Maka geng subuh Jumaat ni sebagai trigger point saja, titik penyatuan.
kat mana lagi kita nak boleh bersatu? Kita dah berpecah dengan semua jenis benda, bergaduh sebab mazhab, bergaduh sebab politik, bergaduh sebab ekonomi, bergaduh dalam semua berbeza negeri, bergaduh buat sukan ya Ustaz. Hak pemain bola sepak tu dapat gaji berpuluh-puluh ribu. Yang depa ni kita kadang mangkuk-mangkuk ayun ni duk bergaduh dekat media sosial ni, bukan dapat edah apa pun. Menang piala kat depa, kita bukan dapat kongsi pun. Kan? Tak nampak tak? Dipisahkan, dipanggil pecah dan perintah. Dipecahkan, pecah-pecah kita. Okey, hang orang Kedah kan? Hang sokong Kedah ya? Hang orang mana? Oh, hang orang Selangor. Hang sokong Selangor ya? Ustaz orang mana? Saya orang Penang. Orang Penang lagi lah. Kan? Liga atas duk nombor berapa. Kan? Kita dipecah-pecahkan ni. Maka dasar pecah dan perintah ni lah membuatkan semakin lemah. Maka kat mana nak menyatukan orang? Semayang. Saat bila kita semayang ada kita pecahkan sah. Okey, hak warna apa? Parti warna koko, pergi belah sana. Hang warna belah ni, belah ni. Hang tak ada parti tahurat, pergi belakang. Mana ada Ustaz? Sau sufufakum. Kan lurus dan rapatkan saf kan. Bila tu imam nak semayang dia kali perbetulkan saf. Sebab apa? Kesempurnaan saf sebahagian daripada kesempurnaan solat, tanpa menidakkan siapa kamu, apa warna kulit kamu, hang umur berapa. Dibenarkan kita untuk duduk dalam saf. Maka sebab tu kita berjalankan kempen geng subuh macam Jumaat ni agar kita semua mendapat kebaikan, termasuk dengan anak-anak. Soalan kedua berkaitan bagaimana muslimah ni yang nak pergi masjid. Yang dah dia kata golongan yang diberikan naungan Arash Allah ni di antaranya orang yang terikat kecintaan dengan pemuda yang diikat kecintaannya dengan masjid. Habis kami yang perempuan ni lagu mana Ustaz? Kami pun nak juga mendapat golongan yang duduk dalam naungan Arash Allah ni. Kan? Maka yang pertama kita faham dari segi hukum dulu. Afdal bagi orang perempuan ni semayang kat rumah. Afdal. Mana afdal ni isim tafdil. Yang paling baik. Tapi berbeza apabila nak pergi masjid, boleh tak? Boleh. Dengan izin suami ataupun suami yang bawa angkut kita, boleh, tak ada masalah. Ataupun kita bawa suami. Kadang-kadang suami dia penyegan sikit. Ikat bola bonet, bawa pergi masjid sekali. Maka tak ada masalah. Pergilah masjid. Kan? Dengan keadaan uruf hari ni pula, kita tahu kalau duduk di rumah, takut duk tengok cerita drama, suami ku abang sotong, kan? Sepupu ku kambing lah, apa semua tu kan. Kan, masak apa dalam kubur hari ni. Jadi banyak cerita ni kadang-kadang kita takut, kita tak mampu nak kawal, kita akan tertengok. Maka kita pergi masjid. Ajak suami, ajak anak-anak, jadikan tu sebagai me time kita. Jadikan tu waktu yang ada masa di antara kita dengan keluarga. Ataupun kena pergi masjid sebab nak mengaji ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain ni menjadi kewajipan kepada semua orang mukmin yang mukallaf. Apa makna mukallaf ni? Tertaklif dengan syariat, cukup akal, warah, baligh. Kita ada syarat tu tapi kita tak erti, semayang pun kepala ekor apa pun tak faham lagi, baca Fatihah tungging terbalik lagi. Ilmu fardu ain ni kira gagal lah. Maka ketika tu wajib kena pergi belajar. Kalaulah suami tak benarkan, dosa suami. Kalau dia tak mau bagi isteri keluar pergi mengaji, wajib ke atas suami kena ajak dia rumah. Sampai isteri reti. Jangan buat main. Kadang-kadang kita sambil lewat lepas menikah, apa pun tak mengaji dah. Belajar macam pandai sangat, SPM pun repeat 3 kali. Kan? Patutnya dalam keadaan kita benarkan dia pergi mengaji. Kalau isteri kata, abang boleh tak sayang nak pergi mengaji, tuan-tuan patut pergi peluk, cium dia. Sebab apa? Ingat senang nak dapat kekuatan pergi masjid ni. Susah Ustaz. Tapi tiba-tiba isteri kita minta nak pergi. Kalau tanya saya, bagi. Kita sila-sila dapat tumpang kebaikan. Kan, dulu tak pernah main, tapi isteri selalu minta hantar abang, hantarlah cek saya nak pergi masjid. Kalau abang tak bawa, cek menerak atas peti riau. Payahlah kita pun. Bawa lah. Hari pertama pergi, kita pandai. Kita duduk jauh sikit. Yang turunlah, yang turun kat sini. Cok kona pergi kedai makan lu. Kena roti canai. Hari kedua, bini kita ajak lagi, abang jomlah pergi masjid, hantar Ustaz. Kan, lama kelamaan lembut hati Ustaz. Tuan-tuan, saya duk buat kuliah ni, dulu orang perempuan ni, mana ada geng latuk-latuk ni, tak ada. Geng lelaki tak ada. Tapi lama kelamaan saya selalu kita kalau ulang lah abang makcik-makcik, bawa lah suami, ajak lah boyfriend main sekali. Janganlah main slow ranger. Minggu kedua makin bertambah. Sekarang dah saya rasa hampir setahun kuliah ni berjalan. Sekarang yang laki ni ada dalam 300 ke 400 orang. Hak perempuan 1000 lah. Tapi mereka masih dominan. Tapi adalah juga laki-laki kiriman Tuhan ni, tengok sebelah tak semangat kita. Kan?
Macam kita duduk dalam dunia yang ada orang perempuan je. Sebab mereka rajin mengaji. Maka dalam bab fardu ain menjadi kewajipan. Malah disebut riwayat, kalau suami tak izinkan keluar pun, kita boleh keluar untuk pergi belajar sahaja atas tanpa pada urusan dan juga benda-benda yang lain. Maka faham bagi elok, kata afdal di rumah, tapi kalau keluarga nak pergi di masjid, itu pun silakan, mudah-mudahan. InsyaAllah. Jadi ilmu daripada seorang suami itu bukan terhenti sewaktu mana khusus kahwin saja, Ustaz. Tapi sampailah sudah berumah tangga, masih lagi satu kewajipan untuk suami memberikan ilmu agama kepada isteri, insyaAllah. Jadi kita berlaku soal berikutnya dengan meraihkan pemanggil talian. Assalamualaikum, siapa talian? Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, siapa talian? Ana juga Azlin dari Beranang Pano. Ya, Puan Jura, kita apa khabar? Alhamdulillah sihat. Dan apa khabar? Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Walafiat. Silakan Puan Jura kita soalan, insya-Allah. Okey, soalannya ya. Nak runtuhkan sebuah negara tu, runtuhkan remaja dia, muda-mudi ni kan. Lepas tu apakah nasihat Rasulullah kepada mereka ini? Dan satu lagi soalan saya, bagi remaja yang telah tersafar jauh, berpeluangkah mereka untuk baiki diri mereka dan menjadi remaja gambar Rasulullah? Itu saja. InsyaAllah. Terima kasih Ibu Jura kita atas dua soalan pada pagi ini. Ustaz, bagaimana jawapan Ustaz? Silakan. Baik, yang pertama, kita faham anak-anak muda kita hari ini, kita tidaklah kata mereka semua rosak tak. Kita sendiri pun tak ada baik tak mana pun. Cuma ujian yang main kat atas mereka ni, kita kena akui lebih teruk daripada zaman kita. Zaman kita, zaman saya, mungkin zaman Ustaz, kita lebih kuranglah segagal lah kan. Lahir tahun 90 ataupun hujung 80-an. So zaman gadget ni baru mula nak, orang panggil baru nak up. Zaman kita tu kalau kita tengok tahun awal 2000 tu, tengok handphone bunyi teter, boleh ada monofonik tu pun perak buih dah orang panggil. Oi, dia punya shock tu ketak pala-pala. Dengan handspad dia pakai handphone dia, sabun lah, daun lah, engage kan. Oi, kalau boleh pakai engage tu kira kaya power lah. Kalau pergi sekolah bawa tu ni kira boleh jadi abang long kawasan tu. Automatik pertabalan on the spot. Orang semua ni jemaah jadi anak buah sebab teringin nak main. Jadi tapi zaman depa ni, kita Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata la takhumus sa'ah, tidak akan datang kepada kamu kiamat hatta sehingga mana berlakunya yafidul mal wa tazharul fitan. Almarhum Syekh Fahmi Zamzam mentafsirkan yang disebut dengan yafidul mal ini didatangkan dengan zaman teknologi yang terlalu canggih. Kan ni zaman dia lah ni. Pasal ada anak kita Ustaz 5-6 tahun boleh minta telefon dah. Ngejar tak erti tuan, tapi dia tahu dia buka kat mana platform dia nak tengok video apa. Saya pernah tanya anak saya, erti mengejar dah tak erti, tapi dia boleh cari. Dia kata macam mana kata kunci cari, dia kata tulis yang mana ingat. Cakap orang putih power pada kita. Jadi betul kata dengan teknologi yang ada sekarang ni, itu di antara menjadi punca kerosakan. Cuma saya pun duk mencari formula tu. Dulu anak saya duk main game juga. Nak main gadget di rumah. Cuma baru-baru ni adalah saya beli kuda murah-murah, ada harga kuda padi harga 2,000 kan, bagi ke anak. Alhamdulillah, saya rasa 2-3 minggu dia pun tak minta dah telefon. Memang dulu ada peruntukan seminggu boleh main 2 jam. Kalau akhlak okey, semayang tak tinggal. Dia ada merit. Macam kita buat merit lah. Terpulanglah tuan-tuan atas kreativiti. Maksudnya, bila kita bagi ke mereka satu aktiviti yang bawa kepada fizikal ni, dia tak main gadget. Sekali-sekali ajak mereka main badminton, main benda-benda yang kita boleh ada communication on physical, bukan hanya dengan percakapan. Maka insya-Allah generasi ni akan jadi generasi yang baik. Tapi kita lepas ya. Sekarang kita salah juga kadang-kadang, sebab kita nak masuk kita bagi telefon kat anak. Kita nak meeting kita bagi telefon kat anak. Kita nak keluar pergi ayat-ayat kita bagi anak dengan tengok TV semata-mata. Maka kita yang terkadang salah dalam mentadbir urus pendidikan ini sehingga merosakkan anak. Tak apa tuan-tuan, kita semua buat salah. Saya bercakap pun banyak salah. Ya Allah, takut kita dengan kesalahan kita ni. Tapi mintalah mudah-mudahan Allah memberikan ruang dan peluang untuk kita memperbaiki generasi mereka untuk jadi pemimpin yang baik di masa kita kelak, insya-Allah, mudah-mudahan. Insya-Allah, itu adalah satu kesimpulan juga rungkaian dan juga solusi yang dikeluarkan Ustaz untuk kita membimbing ataupun membimbing anak-anak kita yang mungkin sudah tersasar pada nasihat yang sebenar. Insya-Allah masih belum terlibat. Jadi Ustaz, mari kita akan buatkan Ustaz berkaitan dengan topik kita remaja dan Rasulullah. Namun sebelum itu kita nak berhenti berehat sekali lagi. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanya Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kembali sebentar sekali lagi.
Kat sekolah awak tak makan. Mak bagi duit sekolah hari-hari. Buat apa? Bagi kawan? Mak selalu marahkan Soleh. Tak pernah buat bersangka baik dengan Soleh. Mak fikir Soleh anak yang nakal. Mak penat cari duit. Soleh habiskan macam tu je. Rupanya mak yang tersalah sangka. Duit belanja sekolah Soleh sebenarnya dihabiskan untuk sedekah di masjid. Keluh dan terharu bila mak tengok kebaikan Soleh menjadi ikutan anak-anak masjid yang lain. Nak, maafkan mak ya nak. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini. Rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru dibawakan khas oleh Murtada Dakwah Center. Alhamdulillah, kita bersyukur kerana masih lagi bertemu pada pagi ini. Jadi kita nak tanya soalan Ustaz, sebab kita pun dah dekat dengan Ramadan sebagai Ustaz. Jadi antara aktiviti-aktiviti yang akan dilaksanakan di Madat sepanjang Ramadan tahun ini Ustaz, silakan. Baik, aktiviti yang akan berjalan memang tak relax lah tahun ni. Memang siasatun yang paling mencabar lah. Kalau tahun lepas pun dah kita masuk untuk 100,000 orang makan. Tahun ni kita gandakan insya-Allah 200,000 pack makanan disediakan sepanjang Ramadan di Madat. Dan kita buat kempen gantung kuali. Maksudnya gantung kuali ni apa? Jangan masak lah. Di sekitar Madat tu tak suruh masak daripada sahur sampai buka puasa. Makan tengah hari ya tak ada. Daripada pagi kita buat insya-Allah sarapan 1,000 pack untuk pagi, sarapan pagi. Sarapan pagi lah sahur. Jangan macam-macam. Dan buka puasa sekitar 5,000 pack. Dia ada nasi dan juga bubuk lah. Bubuk ni kita perbanyakkan dan kita buat potluck. Potluck ni apa? Tuan-tuan jangan main bawa lenggang kangkung ya. Maksudnya belilah lauk apa-apa mai, kita akan sediakan tempat besar. Kita dah habuh. Kita botar bergelok. Rumah kahwin tu kita buat sepenuhnya untuk orang buka puasa apa semua bergelok. Dan insya-Allah boleh muat 3,000 ke 4 ke 5,000 orang pun muat dalam satu masa. Kita bentang kapek banyak-banyak tu, makan ramai-ramai. Pakai ambil lah seorang sikit. Madat sediakan juga lauk dan tuan-tuan juga bawa lauk untuk kongsi dengan orang lain. Kita nak buat konsep dia, mai kalau hang boleh beli mutabak, bawa mutabak. Ni bawa cuk badak, ni bawa cuk kodok, apa semua pakat-pakat tumpang makan. Semua dapat kebaikan. Nabi kata bagi orang makan ni adalah yang terbaik dan dapat pahala macam dia puasa. Yang kedua, tadarus semua jalan on. Kan? Tadarus dia ada lapisan masyarakat sebab kita nak raikan. Kadang-kadang orang tua-tua malu nak tadarus dengan budak-budak. Kan dia baca terpeleok ni dan jadi malu, dia tak main. So kita asingkan terus dia ada untuk muslimat punya tadarus, kanak-kanak punya tadarus, remaja punya tadarus dan juga untuk orang tua-tua punya tadarus. Waktu pun kita atok mengikut kesesuaian mereka. Kalau ustaz tengok jadual imam tarawih kita memang meninggal tahun ni. Dia punya saya rasa terkejut saya dengan imam meninggal. Dia memang tak relax sikit lah. Muzammil Hasballah kita dapat 6 hari daripada Indonesia. Kemudian kita import juara kebangsaan di Indonesia, Khori datang juga sebulan dengan kita. Kemudian kita ada Allahumma salli Syekh Karim, Ustaz Tirmizi Ali, ada Fakrul UNIC, Amar Mukhlis, Ustaz Husaini Mahmur, kan? Kemudian Allahumma salli Samad, Aiman Ridwan, semua juara-juara tahun 2021 2022. Ni duk tengah ejah adik Khayyim dia yang Khayyim kan, tu pun tak relax. Jadi kita nak bawa apa, nak bagi orang rasa madrasah Ramadan. Saya dah dapatkan vibe Mekah tu. Interview imam ni boleh buat. Saya interview kat Indonesia. Bilal dan imam yang buat sebiji bacaan macam Imam Sudais, macam Syekh Mishari. Dia bawa main kat Madat ni, bila kita pejam mata tu rasa macam kat Mekah, nak beli tiket tak ada duit, main Madat lah. Kan? Semayang insya-Allah. Sepanjang Ramadan ada qiyamul lail. Jangan usah hatilah.
Nah, jadi datang beramai-ramai bawa keluarga. Tak suruh masuk dah kat rumah, boleh jual dah tong gas. 2-3 hari lagi pergi kedai mamak jual lu tong gas. Tak suruh masuk langsung main makan kat Madat. Nah, jadi itu di antara program yang kita jalankan, dan termasuk tuan-tuan pada 15 hari bulan ni. Ni nak main ni 15 hari bulan ni. Tanyalah ustaz kita buat live dekat Masjid Madat. Ni tanya ni kita angkut ni meja-meja ni angkut. Pergi sana. Kita buat live kat sana. Dua episod lah, 15 dan juga 29 hari bulan 3 insya-Allah. Insya-Allah. Allahu Akbar. Seronok tu bila benar dengar banyak aktiviti-aktiviti yang akan diorganize ataupun diorganisasikan untuk Madat tu insya-Allah. Jadi ustaz, sudah semestinya ramai juga di luar sana yang nak menyumbang, nak sama-sama ambil pahala bulan Ramadan ni ustaz untuk berinfak. Bagaimana caranya ustaz untuk Ramadan ni? Silakan. Baik, Bila sebut cara nak berinfak, kita Ramadan ni kita buat satu kempen tajaan Ramadan untuk buka puasa. Kan tadi saya abang tadi dekat 200,000 kita masak ni. Tuan-tuan, saya bukan anak Papa Mega Holding. Mana ada tajaan besar mana-mana, korporat-korporat kan tak ada. Kita usaha dengan ikhtiar, kita masak sendiri, beli bahan sendiri, bela lembu sendiri, bela kambing sendiri, bela ayam sendiri. Gajah dengan rimau ni tak boleh bela. Sebab apa? Nak cuba rendahkan kos ni ustaz. Dan alhamdulillah lah. Cuma kod-kod ada siapa yang nak tajak. Tuan-tuan tengok di website kita dan tengok dalam gambar yang tertera tu, tajaan Ramadan daripada sahur, berbuka, bubuk lambuk, moreh. Makan tengah hari tak ada. Ya. Jadi total tu setiap hari tidak kurang daripada sekitar 4 ke 5 ribu pack makanan yang akan disediakan. Dan tahun lepas kita buat untuk 2-3 ribu tak cukup ustaz. Jadi kita naikkan tahun ni kepada 4 ke 5 ribu pack makanan. Maka tuan-tuan boleh pilih package mana tuan-tuan nak sumbang. Tuan-tuan, ni pahala yang rugilah kalau kita terlepas. Walaupun tak boleh bagi banyak, bagi sikit. Kita ada package yang RM100, kita ada package yang RM300, ada package RM500, ada package RM1,000. Pakat dia beradik pun boleh. Tuan-tuan, confirm ramai-ramai dah. Macam tahun lepas ni, macam saya tengok gambar tadi. Setiap malam penuh ramai, beribu-ribu ramai. Jadi kita cuma nak tumpang pahala je. Bagi orang makan. Masak memang tuan-tuan, siapa yang pernah pergi Madat dia tahu. Memang sedap tahap guling-guling punya. Memang chef yang sedap. Chef dia tuan-tuan, tanya da'i-da'i yang biasa pi. Memang makan tu berguling-guling, rasa menari atas lidah tu, sedap tu kan. Memang tak tu kan, saya bukan nak ni, tapi memang chef tu masak. Kalau suruh saya masak, ke laut lah kan. Jadi nak tumpang pahala ni lah. Jadi pakat-pakat sumbang. Saya rasa mungkin kos yang kita perlukan secara total ni, saya rasa mungkin dalam sekitar 600,000. Sebab padalah 200,000 pack makanan ustaz. Ya, sebab tu masak sendiri tu baru jatuh satu pala berapa ringgit, 3-4 ringgit. Kalau ambil catering memang berjuta lah. Saya rasa mungkin kalau satu kepala dia pecah, kalau di KL ni 9 ringgit, 8 ringgit, dah jadi lebih kurang 1.8 juta ustaz. Tapi kita masak sendiri baru 700,000. 700,000 pagi ni kita usahakan bagi dapat at least 150,000 je dulu. 150,000 dah lepas dah untuk cover sampai minggu depan tu. Minggu depan kita fikir lain, lah bagi jalan tu. 150,000 yang tengok kod live ni ada 1,700 orang. Hak tengok menganga depan televisyen ni, kan? Takkan tengok saja. Kan? Maka pakat-pakat sumbang. Kalau 1,700 yang sedang menonton ni saja ni dah cukup dah bagi seorang 100. Jalan lah 170,000. Bagi orang makan sampai berbuih mulut tu. Banyak. Kan? Jadi kita nak bagi manfaat je. Jadi tuan-tuan tengok di QR code dan semua yang platform tu, siapa yang menyumbang, kita ada buku khas pagi ni berkaitan pemimpin agung. Kita nak cerita macam mana akhlak Nabi secara detail, semua dalam ni dah ada tajuk kita pada pagi ni. Alhamdulillah kita komitmen kita, setiap tajuk nak bincang pun dalam masa seminggu tu kita akan usaha tulis satu buku. Saya sendiri pun dengan tim kata tak berhentilah, kita usahakan mana yang terbaik. Jadi tuan-tuan, tak boleh menyumbang, tuan-tuan bantu saya sebarkan ni, tekan butang share, jangan kedekut tedong masih sangat. Dengan sebab kita share pada orang, ada orang boleh menyumbang, kita dapat pahala. Rancak berpahala insya-Allah, mudah-mudahan Allah bagi kebaikan. Saya jemput tuan-tuan datang ke Madat. Kalau berani mai. Esok kita ada kempen geng subuh macam Jumaat dekat surau sebelah Masjid Madat. Lusa dekat Masjid Negara. Kita ada Alif Sata, kita ada Amir Jahari. Tuak nyanyi lagu menang baru ni. Colek dia main juga. Ada Kokom, ada ramai yang main untuk kita nak meramaikan anak muda. Kita target 10,000 orang pada pagi Ahad di Masjid Negara, Sabtu di Surau Sungai Jagung sebelah je Masjid Madat. Kita pergi ramai-ramai
buat tak relax sikit, insya-Allah mudah-mudahan Allah bagi kebaikan. InsyaAllah. Jadi bukan sekadar kita dapat menyumbang, juga boleh kita datang sendiri ke Madan untuk merasai sendiri aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Madan, insya-Allah. Jadi sedang sekalian, kita nak labuhkan tirai terlebih dahulu TV3. InsyaAllah kita akan sambung sebentar saja lagi di TV9. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, senang sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Bersama-sama kita membincangkan topik berkaitan dengan remaja, dambaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pagi ini bersama dengan yang berbahagia Fadil Ustaz Yaakob Yusra. Kita ada sebarang soalan, boleh terus berhubung dengan kami di talian yang tertera di kaca televisyen anda. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaatnya. Jadi kita beralih dengan soalan berikutnya, insya-Allah, daripada Puan Anna Karnina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, dunia globalisasi sekarang amat luas buat pengguna, apatah lagi bagi remaja masa kini yang mudah terpengaruh dengan budaya luar dan terlalu fanatik dengan artis-artis luar negara dan cara berfashion yang keterlaluan. Pada dasarnya, agama yang mulia dibawa oleh Rasulullah SAW. Tetapi, mereka hanya terlalu meminati selebriti tersebut. Bagaimana untuk membendung masalah tersebut bagi remaja kini? Mohon penjelasan Ustaz. Syukran Ustaz Da'i. Sama-sama, #biar tahu, jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, of course, terima kasih pada Puan Anna Karnina. Yang pertamanya, dengan dunia era globalisasi yang sangat mencabar untuk kita depani ni, of course yang paling kita bimbang adalah budaya apa ni, culture luar yang semakin hebat masuk ke dalam negara kita. Kita tengok dari segi konsert, dari segi perhubungan, apa ni, segalalah benda, rancangan TV dan sebagainya tu. Maka sedikit demi sikit yang Nabi sebut dalam hadis yang Nabi kata, riwayat Imam Muslim 2669, kata Nabi, sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum zara'in bizara'in tu, kan, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai nantinya jika orang-orang yang kalian ikut itu masuk ke dalam lubang bab yang kecil tu pun, dia akan tungging nak pergi juga. Hak benda tak elok pun dia akan ikut juga. Pasti kalian pun akan mengikutinya. Dan sahabat tanya kepada Rasulullah, siapa yang dimaksudkan tu? Nabi kata, yang duk ikut tu adalah Yahudi dan Nasrani. Lantas siapa lagi kalau bukan kita? Maka sebab tu dalam bab ni saya rasa pemantauan kepada anak-anak ni, we have to letakkan at least ada rasa curiga. Bukan curiga sebab tak percaya kepada anak, tapi dengan mendepani zaman yang mencabar pada mereka ni. Sebab tu dari segi kaedah fiqah, mak dengan ayah ni boleh untuk kita cek telefon anak. Boleh lah, dia tak ada benda yang mengatakan haram tu, tak ada. Ataupun benda yang kita bagi hadiah kat dia, Ustaz, contoh kita bagi kat anak kita telefon, bagi kat dia motor, kan, bagi motor jadi mak rempik, boleh ambil balik motor tadi, kan. Dia kata apa, mama buruk siku, bagi siku kat dia. Tak ada masalah, kan. Ataupun kita sekali-sekali tu, abang balik mama kat telefon, Ustaz. Dia buka telefon kan, biasa ada lock kan. Kita pegang telefon itu, buat kali-kali sikit pergi lah masuk dalam bilik ke apa, cuba tengok kan dia berkawan dengan siapa, kan, apa search history dia buat this apa sebelum ni. Takut benda-benda yang tak betul ni, at least kita boleh prevent daripada sekarang. Prevention is better than cure. Maka at least kalau kita nampak ada benda tak betul itu, jangan malu untuk tegur. Ada sebahagian mak ayah ni, minta maaf sebut, dengan anak-anak ni dia jadi segan nak tegur. Takut anak rebel, takut anak bebal, takut anak riau, takut anak merajuk, membuatkan dia kata tak apalah, nanti dia okey lah kot. No, we have to give advice yang kalau perlu untuk bertegas, tegas sikit. Biar anak menangis sekarang, jangan kita menangis kemudian. Memang kalau kita marah dia benda yang dia tak suka, benda yang melawan daripada kehendak keseronokan dia, maka dia akan riau lah. Anak yang isap rokok contohnya, buat je setiap hari, kalau dia balik je rumah, kita tahu dia masuk beli ayak kan, dalam pi seluk dalam poket dia, tengok kalau ada rokok ambil, so duk biar buang. Tanya mama mana rokok, abang ada, tak tahu, biar, tak ada masalah. Daripada dia rosak dengan benda macam tu, kita sebagai mak ayah kena tegur, tolonglah tegur, jangan malu, jangan takut. Itu Ustaz, kalau dia merajuk, dia tak balik rumah,
tegur dia elok lah. Jangan kita pergi pukul dia, jangan pergi tibai dia, jangan buat perali dia, jangan marah di depan adik-beradik dia, jangan marah di depan orang ramai, jangan suka bandingkan dia dengan orang. Ni kita suka bandingkan. Ni perangai salah juga. Kita anak kita tu mungkinlah salah. Dia duduk banding, tengok jiran sebelah tu macam mana, tengok ni semua. Lalu dia beban, dia kata apa? Mak nak ni tengok dia, terus tengok saya. Tapi kita communicate dengan dia. Dia ada masalah, masuk dalam bilik, pegang tangan dia. Pegang tangan dia. Tuan-tuan, Allah jadikan manusia ni, bila kita bersentuhan ni, dia akan ada pertukaran energi yang baik. Kan? Macam suami isteri bila bergaduh ni, tuan-tuan, sebab tu Islam ajar apa? Jangan membelakangi. Marah, muka bebal, tak mana pun, meluat, tak mana, cakap, macam tu sudah. Lepas tu, pegang balik tangan tu. Kan? Bila kita tajak berpisah, duduk hang bilik sebelah, aku bilik sebelah, hang duduk atas, aku duduk bawah. Kan? Tak payah. Even Islam ajak, membelakangi tu pun tak boleh. Orang tu pungkok ke pungkok kan. Marah Ustaz. Kan? Jangan. Marah tak mana pun, usahakan biar ada sentuhan tu balik. Maka sama dengan anak-anak, try buat. Saya bila ada keadaan yang kadang-kadang anak pun tantrum. Saya try hari tu anak saya dia nak benda yang kita tadi nak bagi kat dia. And then macam mana nak buat? Bawa dia, kata jom ikut balik naik kereta Ustaz. Pusing, sembang dengan dia Ustaz. Sembang, lepas tu pegang tangan dia, cerita ke dia elok, balik okey. Oh, kita tahu sebenarnya dia kadang bukan nak apa, nak attention je anak kita. Sebab kita kalut, kita sibuk, banyak. Kita semua banyak hak anak yang kita tak tunaikan. Maka saya rasa paling baik adalah jangan malu untuk tegur. Tak apa, biar dia nangis sekarang. Kalau dia salah, untuk kita betulkan. Sebagai mak ayah, pimpin tangan untuk dia masuk dalam syurga. Bukan tolak dia masuk dalam neraka dengan membiarkan kesalahan dia buat dan kita pejam mata. Wallahu'alam. InsyaAllah lebih baik anak itu menangis sekarang daripada kita menangis di masa hadapan. InsyaAllah satu solusi yang baik yang diberikan oleh Ustaz kepada kita semua, insyaAllah dapat kita amalkan. Jadi Ustaz, kita nak beralih dengan soalan berikutnya Ustaz, daripada Puan Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, semangat juang remaja di Palestin di saat setengah anak-anak muda kita terkinja-kinja di konsert. Anak muda Palestin mencari batu sebagai senjata atau sebagai alas untuk mengikat perut mereka yang kelaparan. Adakah anak muda Palestin antara golongan remaja dambaan Nabi kita? Terima kasih Ustaz. Soalan yang menarik Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih ke Intan kita untuk soalan yang sangat baik. Masya-Allah, tabarakallah, sangat mendepani keadaan semasa hari ini berkaitan Palestin dan banding dengan kita ni yang semakin pelik mungkin. Lepas tu ada satu pepatah yang sebut, kenapa mereka ni ganas, mereka kuat ni, semangat mereka luar biasa dalam keadaan bom lalu teh pala setiap hari, orang angka syahid sentiasa meningkat daripada bercecah 30,000 orang lebih dah. Tapi semangat juang untuk mempertahankan semayang jemaah, mereka tak tinggal Ustaz, Quran di tangan. Kan? Yang ni disebutkan dengan hard time create strong man. Waktu yang susah ni dia melahirkan orang-orang yang hebat. Dan orang-orang yang hebat ni dia melahirkan keadaan yang baik. Keadaan yang baik pula, dia akan mewujudkan orang yang lemah. Dan orang yang lemah, dia akan mewujudkan keadaan yang susah. Keadaan susah ni Ustaz, dia akan, orang tu akan main tu jadi hebat betul ya. Yang kita ada ujian, kena ujian macam-macam tu, dia akan jadi kalis ujian. Masalah, kalis ujian. Dia takkan rasa sakit sangat dah macam orang yang baru kena. Kan? Bila orang yang hebat ni pula, dia akan memastikan keadaan tu jadi baik. Dia akan buat negara tu jadi elok, semua jadi elok. Maka elok ni dia akan lahirkan pula orang yang lemah. Anak basuh pinggan tak reti. Cuba buat bancaan tengok. Anak-anak kita berapa ramai reti buat kerja rumah. Berapa ramai reti masak. Nak bandingkan dulu. Bangun pagi kalau tak kemas dapat tidur. Mampus berberak tengah belakang tu. Kan? Ni kena pulas telinga ni Ustaz. Sampai rasa memusing kepala Ustaz. Oh, kena kutih ni. Buka-buka kalau buat report kat JKM tu, boleh masuk bersamamu. TV3 main rumah tu. Sebab kena bully tu. Sebab tu kita capang Ustaz. Telinga capang sebelah kan. Betul Ustaz, kena tarik zebun Ustaz. Kat jari tu kita tengok lekat 3-4 line. Allahuakbar. Sebab apa? Kesalahan sebab nak mendidik kita. Hari ni alhamdulillah retilah buat sikit-sikit benda Ustaz. Tapi anak-anak lah kita ajar tak. Saya abang tuan-tuan, anak-anak saya makan basuh pinggan. Kena basuh pinggan. Kalau ada orang gaji pun, mereka kena basuh pinggan. Sebab apa? Kena ajak mereka. Jangan rasa susah juga. Jangan bagi mereka jalan shortcut. Sebab akan melahirkan anak yang lemah. Itu yang lemah sangat budak-budak lah. Kantin universiti tutup. Buat video riau. Kalau budak tu ada kat kau rasa aku sekeh pala dia Ustaz.
Ustaz like dia Ustaz. Buat video riau. Padahal lah ada macam-macam food delivery. Tekan dia keluar sampai. Hang nak makan binatang apa ada dalam tu. Bebai kita tengok. Maka betul kata keadaan yang senang ni melahirkan orang yang lemah. Dan of course lah kalau kita tengok benda-benda ni yang melahirkan iman mereka tu tebal. Dan kalaulah anak-anak kita sekarang kita duk fikir nak besar ni nak jadi apa. Betul Ustaz? Ustaz fikir anak Ustaz nak jadi apa? Saya tanya anak saya, anak yang sulung nak jadi doktor. Anak kedua nak jadi businessman. Dia kata Walid, adik nombor 2 senang. Adik nak teruskan apa yang Walid buat. Kerja senang lah dia buat. Yang 3 dia nak jadi Pascal. Berulang kali duk abang nak Pascal. Yang keempat nak jadi bomba. Anak-anak kita di sini duk fikir nak jadi apa nanti. Anak-anak di Palestin duk fikir hari apa mereka nak syahid. Beza. Sebab tu mereka diasuh dengan kekuatan dia menjadikan tuan-tuan inner strength mereka tu sangat luar biasa. Saya pernah ke negara-negara yang berperang. Saya pernah berada di Mesir ketika Muzaharat tahun 2012 menjatuhkan kerajaan Mursi ketika tu. Saya berada di Lubnan ketika berlakunya peperangan. Ustaz, tengok perang Ustaz, tengok mereka tak boleh belah. Saya pernah peperangan berlaku depan kita Ustaz. Tak sampai 5 meter ni, tembok menembak ni, pecah kepala kena tembok depan kita Ustaz. Padahal saya ni kerana ada background askar lah, 4 tahun dalam askar, saya bekas pegawai askar. Tengok peperangan berlaku depan kita Ustaz, lembek lutut baru saya tahu cak ayam kita. Padahal kat Malaysia dulu Ustaz, saya juara menembak 100 meter M16, 200 meter piring, kan, untuk Glock, PP sana Ustaz. Tengok peperangan berlaku ni, jangan kata nak pegang pistol, kaki lembek. Baru kita tahu, kita tak ada kekuatan dalaman yang ada macam mereka. Maka dengan anak saya rasa untuk kekuatan dalaman ni dia bukan boleh nampak dengan satu masa, bermula daripada sekarang. Lepas tu kita kata belajar bangun subuh berjemaah itu perjuangan. Kan, hidupkan masjid, imarahkan masjid Ramadan, jangan tinggi Quran. Lah kena malam baca lah. Jangan tunggu satu Ramadan baru nak capai Quran. Lah kena usaha ambil dah cari. Ya? Jadi nak pupuk kekuatan dalaman ni dia bukan magic sehari menjadi. Usaha daripada sekarang. Your first step, langkah pertama kita sekarang ni menentukan kejayaan kita hari ini. Kemudian hari ini. Maka start doing now. Jangan tangguh-tangguh, kerana tangguh ini adalah musuh kejayaan. InsyaAllah sama-sama kita ambil semangat daripada remaja-remaja di Palestin untuk sama-sama kita terapkan kepada anak-anak kita insyaAllah. Jadi Ustaz, kita nak bincang lagi Ustaz berkaitan dengan topik kita remaja daripada Rasulullah. Namun sebelum itu kita nak pilih berehat seketika. Terus kekal bersama kami, tanya Ustaz biar tahu jangan keliru, kembali sebentar saja lagi insyaAllah. Alhamdulillah, sedang betul sekalian kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Sama-sama kita masih lagi membincangkan topik berkaitan dengan remaja dambaan Rasulullah. Jadi kita sudah pun berada dalam segmen terakhir. Sedar tak sedar, cepat masa berlalu. Jadi kita nak teruskan Ustaz. Satu soalan Ustaz. Ustaz pada pagi ini banyak meng-highlightkan, menekankan berkaitan dengan pentingnya me time antara ibu ayah dan juga anak-anak untuk masihkan remaja yang didambakan oleh Rasulullah. Ustaz, ada tak Ustaz kriteria-kriteria ataupun syarat-syarat untuk me time tu agar menjadikan satu me time yang membuahkan hasil untuk anak-anak juga ibu ayah ni? Silakan Ustaz. Baik, pada saya semua manusia perlu hak untuk rehat. Mana sekali-sekali tuan-tuan ni nak masuk Ramadan, kita tahu di antara yang akan banyak bekerja keras adalah isteri yang di rumah. Apa kata hari ni ataupun esok hari cuti tuan-tuan saya lagi telefon spa ataupun mana-mana tempat yang boleh healing untuk isteri kan, belanja dia. Tuan-tuan, itu basyiran, berita baik untuk dia. Telefon dia yang abang dia isteri kita pegang kan, abang dia sayang hari ni sayang tak ada buat kerja apa. Nah ni ada satu package, pilah cuti kat mana-mana, bukan cuti seorang-seorang pula, pilah dekat spa ke atau tempat urut. Kadang-kadang ada tempat kerat kuku dia panggil datang apa tu tak? Pedicure ko apa semua tu kan. Kerat kuku Zat, tapi dia pun seronok Zat. Kan dia renyes sepanjang hari tu. Walaupun benda tu mungkin 100-200 ringgit, tapi benda tu sangat berharga. Itulah me time Zat pada dia. Kan pada orang lelaki ni kadang-kadang kita tengok suami kita stres sangat, cuba tengok apa benda minat dia nak. Kan dia minat mengai, pergi beli Shimano biji kat dia. Kan beli yang benda tak kisahlah apa benda, you nak connect the dot ni, yang kata me time waktu quality time ni adalah benda yang kita rasa passion tu kena dengan jiwa kita dan disokong. Dia minat motor. Sekali-sekali kita abang jom kita ronda pergi naik motor, pergi Cameron Highland, sarapan Cameron Highland ke sarapan pagi. Oi seronok laki kita bawa motor tu renyih daripada Sungai Petani sampai Cameron Highland.
Sebab apa? Rasa dihargai dengan ruang tu sama dengan anak-anak. Tuan-tuan pernah tak sembang dengan anak, tanya apa yang betul-betul dia nak? Kadang-kadang kita mak yang kita paksa dia jadi apa yang kita nak. Dia minat main bola, kita pergi bagi dia akademi badminton. Pukul bola tu macam nak pukul kita. Bukan, kita boleh paksa orang buat apa yang kita nak, tapi kita tak boleh, kita boleh tarik kuda pi dekat sungai. Tuan-tuan tak boleh paksa dia minum air. Sama dengan anak-anak kita. Kita kata ustaz, dia ketegak, cek balik. Dia main tahu daripada siapa. Tegak tu kita. Lepas tu ambil masa kan. Saya rasa saya pun duk belajar ke kan, tengok anak-anak ada yang tak betul, kita macam hari tu anak saya ada yang berdua ni dia tak mau main kuda. Kita ada tempat kuda, dia minta lah nak main kan. Dia tak mau. Saya tu bawa dia naik kereta, saya kata Faris tahu tak dulu waktu mama mengandungkan Faris, Walid teringin anak Walid main kuda. Saya pun nama dia Faris. Apa makna Faris? Penunggang kuda. Faris tu makna penunggang kuda. Nama kamu tu Walid bagi ni sebab nak kamu tunggang kuda. Dia boleh layak mata malam tu. Saya macam, bukanlah kita buat motivasi macam kat sekolah adik-adik berjam mata adik-adik kan, ingat mak ayah balik rumah kereta penuh kan, kerusi abdi ni selipar depan rumah penuh, terbujur kaku lah apa, tak ada. Saya habaq dia makna nama dia saja. Dia boleh layak mata kan, habis sampai rumah dia peluk kita. Esok dia kata apa, Walid boleh tak adik nak start dari ni, dia nak belajar kuda. Alhamdulillah dia masuk bulan lepas, baru belajar 2 minggu 3 minggu tu dia masuk bulan lepas di Penang dapat nombor 4 endurance. Bila ada passion kita fahamkan dia. Dan saya pun belajar, maksudnya nak tegur anak ni bagi ada engagement dengan dia. Tanya dia apa yang dia nak, apa yang dia suka, agar kita boleh connect the dot, apa benda yang kita boleh raikan. Sayyidina Ali karamallahu wajhahu sebut apa? Dia kata didiklah anak kamu mengikut zaman mereka, kerana mereka tak hidup di zaman kita. Maka kat sini lah saya rasa kesukaran saya, Ustaz, dan semua kita mak ayah untuk kita nak raikan bahasa anak dan keinginan anak. Selagi tak bercanggah dengan syarak, pada saya cubalah untuk kita duduk dalam dunia mereka juga seketika, agar insya-Allah dia merasa selesa kita. Maka me time yang paling baik waktu dia, jawab soalan Ustaz, adalah waktu subuh. Trust me. Niat Ramadan ni sebulan jangan semayang di rumah, melainkan bawa ahli keluarga pergi masjid. Tuan-tuan akan tengok mood paling best adalah waktu subuh. Kita serabut kemarin kerja kan. Lepas tu waktu subuh waktu malam kita lena kan. Bangun subuh tu dia dalam keadaan yang good thing. Dalam keadaan emosi kita ni sangat baik. Sebab tu ada buku dia tulis apa? Permulaan hari kepada setiap orang adalah bermula dengan waktu pagi dia. Robin Sharma tulis buku 5am Club. Orang bukan Islam percaya tentang sifir bangun awal ni menentukan kejayaan pada seseorang. Islam ajak lama dah, Quran sebut wadduha, sumpah, ayat sumpah tu ayat qasam. Kan? Wasyamsi wadduhaha juga disebut tentang waktu pagi. Hadis Nabi sebut cerita tentang pagi. Tapi kita bangun kira apa? Pukul 10. Kan? Lepas tu duk kira serabut. Mau tak serabut, kita menyusun jadual kita untuk serabut. Percaya cakap saya tuan-tuan ni. Mark my word. Ini bukan saya sebut, Nabi dan Allah yang sebut. Tuan-tuan belajar bangun pagi, bawa keluarga, tuan-tuan akan rasa perubahan seronok je dalam keluarga. Kalau hari biasa, tanya anak-anak nak makan apa, mereka bukan minta nak makan Wagyu A5 pun. Nak makan roti plantar baru RM2. Kalau tak ada duit, tuan-tuan bawa plantar sendiri belah rumah, habaq kat token, habaq kada buat tolong buah plantar saya sendiri boleh tak? Jangan cas ya. Kan? Buat tuan-tuan, anak-anak seronok sat. Dia makan tu jilat pinggan-pinggan, kita seronok lah bila tengok. Hari kedua belanja abang pula, abang nak makan apa? Semalam dah tunai hak adik dah. Abang pula nak makan nasi lemak. Bawa makan nasi lemak. Hak adik ni mula-mula tak suka, tapi seronok bila makan. Kekeluargaan itu dibentuk di atas usaha kita. Jangan tunggu. Kita balik kerja, anak dah letih, kita pun letih. Tapi bangun subuh, waktu tu energi semua tengah full. Dan waktu yang sangat lapang hati dan jiwa raganya. Sebab tu, saya nak mengajak tuan-tuan, jom kempen kita sembahyang subuh berjemaah di manapun tempat kita berada. Satu keluarga, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi mita yang terbaik itu adalah dengan kita berkomunikasi sesama ahli keluarga, dan juga waktu terbaik untuk me time adalah sewaktu mana? Waktu pagi. Jom sama-sama kita hidupkan pagi kita dengan meraihkan ahli keluarga kita, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita terus balik dengan soalan berikutnya Ustaz, daripada Puan Nurul Huda Tajuddin. Assalamualaikum Ustaz Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Adakah remaja dambaan Rasulullah ini perlu ditunjukkan semuanya dari segi pakaian, aktiviti dan juga ilmu akhirat yang penuh di dada? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Ustaz. Baik, terima kasih pada Kak Nurul Huda Tajuddin. Dia setiap manusia ni dia perlukan satu contoh untuk dia tengok. Kalau tanya anak-anak kita di bawah umur 12 tahun, siapa hero mereka? Ustaz pernah tanya Ustaz? Tak pernah. Ustaz try tanya. Jawapannya saya rasa hampir sama. Saya dah buat camp motivasi tu, saya selalu tanya. Ayah dia adalah hero dia. Lolak tahun apa ayah? Dia ayah dia hero dia. Pada dia benda dia letakkan kepercayaan. Sebab tu bayangkan bila kita tunjuk teladan yang tak baik kepada anak, hero tu dia ada dua keadaan. Satu, dia ikut benda tu. Yang kedua, membunuh kepercayaan dia tu. Sebab tu bila dia besar, dia tak mendengar dah cakap kita. Sebab kita membunuh kepercayaan yang diletakkan, orang kata meletakkan setinggi gunung pengharapan, tiba-tiba kita cantas, maka dia hilang tu foundation kepercayaan tadi. Nah, maka of course uswatul hasanah ni lead by character ini sangat perlu pada kita, tanggungjawab sebagai mak ayah, sebagai guru, kan, cikgu-cikgu kena mainkan peranan semua. Kan, ni cikgu pun tengok lolak depan anak murid. Cikgu pun dekat depan dalam kelas tengok duk buat benda lebih kurang kan. Cikgu pun cakap lebih kurang yang minggu lepas. Jadi anak-anak akan ikut. Jadi cerminan pada mereka. Maka bukan hanya dalam soal pakaian, bukan hanya pada aktiviti, pada semua benda. Macam contoh aktiviti. Kita mak ayah pun dekat meja makan duk main telefon, dekat rumah main telefon, tak ada masa dengan dia. Lepas tu kita nak expect dia dengar cakap kita tak main telefon, tak main gadget. Patutnya kita perlu disekolahkan juga. Dan dia ikut je. Cuba kita sendiri kat meja makan, time makan kena makan. Time semayang kena semayang. Time main kena main. Main betul. Kalau siapa tak main, nak marah. Betul. Dia perlukan contoh je. Dia pun tengah explore. Kita bayang je ni. Anak kita ni, dia tengah perjalanan ni baru bermula. Dia tak tahu lagi apa yang di depan, apa di depan. So the moment dia setiap perjalanan ni, dia akan nampak kiri ada benda, kanan ada benda, kiri ada benda, kanan ada benda. So dia akan ambil. Dan ada keadaan yang dia ambil itu dia ralik, dia terlupa dah jalan dia jauh lagi. Baru 1% dia rasa inilah benda yang paling seronok. Maka siapa yang nak pimpin tangan dia? Kita dah lepas depan dah, kita dah tahu dah perjalanan tu macam mana. Kita lah perlu tolong tarik Ustaz. Ni kita biar dia berhenti kat situ, maka terbantuk dia. Sebab tu laporan terbaru berkaitan masalah speech delay, masalah lembam berlaku selepas PKP ni naik mendadak lebih daripada 3 kali ganda daripada kadar biasa. Kami buat terapi, saya benarkan budak dia main terapi secara percuma je kat tempat kami. Sebab kesian. Kenapa berlaku bertambah banyak? Sebab waktu PKP, mak ayah bagi mak anak-anak main telefon je. Main telefon tu tak salah. Tapi dalam keadaan berlebihan itu salah. Anak-anak bila dia duk tengok video video laju, maka mata dia tak boleh fokus pada sesuatu benda. Pasal anak-anak kita ni bila tengok tu benda tak fokus langsung. Maka sama dia bawa pembawakan tu dalam sekolah, dia pergi dalam semua. Jadi susah cikgu. Kena pergi rawat, jangan duk biar. Kalau nampak anak kita ada masalah speech delay, please do something. Don't wait. Jangan berharap semata-mata. Ya, jadi saya rasa pelan tindakan yang kita perlu buatlah bersama adalah kita pantau anak kita, menjadikan mereka di golongan orang yang hebat walaupun kita mungkin kurang hebat. Tak apa. Nah, jangan jadi macam tok guru silat. Ada 20 buah kat anak buah ajak 19. Hak nombor 2 apa tu pula ajak 18, 17, 16, 15. Lah tinggal ujung kelu, tinggal buah apa? Buah lari jelah. Maka ajaklah kalau kita ada 10, ajak ada 11 tak apa. Bagi lebih dan banyakkan kebaikan tersebut. Sama-sama kita berusaha insya-Allah. Mudah-mudahan dengan jawapan Ustaz sebentar tadi itu juga menjadi satu rangkuman juga kesimpulan untuk tajuk kita bincangkan pada pagi ini, remaja dambaan Rasulullah SAW. Jadi Ustaz, boleh Ustaz tutup majlis kita pada pagi ini insya-Allah dengan bacaan doa. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, jiran tetangga kami, sama ada dalam keadaan kami sedar kami tak sedar. Ya Allah, Ya Latif, lembutkan hati kami. Ya Allah, hati kami keras dengan dosa dan maksiat yang telah kami lakukan. Ya Allah, tangan yang kami tanda pada pagi ini, tangan yang banyak buat dosa. Ya Allah,
Ya Allah, pada kami yang ada anak-anak, sebagai mak ayah kami banyak menzalimi hak anak-anak kami. Ya Allah, kami tak sempat dengan mereka baca Quran, kami tak sempat melihat mereka solat, kami tak tahu kesempurnaan fardu ain mereka, kami jarang bawa mereka untuk menunjukkan teladan yang baik, kami jarang teman pada aktiviti-aktiviti yang baik pada mereka. Maka ampunkan dosa-dosa bagi kami ya Allah. Ya Allah, pada kami yang sakit, sembuhkan penyakit kami. Pada kami yang jahil, kurniakan kefahaman ilmu kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Jazakallahu khairan Ustaz di atas bacaan doa sebentar tadi. Mudah-mudahan Allah SWT kekal Ustaz dalam kesihatan, panjangkan usia Ustaz untuk terus sampaikan ilmu kepada kami semua insya-Allah. Jadi sidang putus sekalian, terima kasih kerana kekal hingga ke penghujung rancangan. Saya dan Luqman mohon maaf sekiranya ada terkurang di mana-mana, terkasar tutur bicara, tersilap tutur kata. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain episod rancangan Tanya Ustaz biar tahu yang keliru. Di kesempatan ini juga saya mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.